Menyemak kesahihan berita atau maklumat adalah sangat penting sebelum menyebarkannya. Pastikan ia sumber diyakini sahih dan jika tidak pasti, jangan kongsi. Layari sebenarnya.my untuk menangani gejala penularan berita palsu dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog juga melalui laman sesawang dan lain-lain yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan juga negara. Assalamualaikum, salam perpaduan bersama saya Azizana Alam dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 19 Januari 2023. Baik, kita mulakan dengan segmen Sahih. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesahkan sebuah video yang tular di media sosial yang memaparkan seorang lelaki sedang melaungkan azan bukan berasal dari Malaysia. Dan hasil semakan pihak itu mendapati video berdurasi 2 minit 27 saat itu berasal dari luar negara dan ditularkan semula seolah-olah ia berlaku di Malaysia. MCMC dalam kenyataan berkata video sedemikian dilihat sebagai satu kandungan yang mengancam yang boleh mengundang ketegangan antara masyarakat pelbagai kaum dan juga agama di negara ini. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan supaya tidak menyebarkan kandungan berkenaan kerana dikhawatiri boleh menggambarkan konteks tidak tepat serta boleh digunakan oleh individu atau pihak tidak bertanggungjawab dalam melakukan provokasi antara agama di Malaysia. Baik, sindiket penipuan kewangan dikesan melakukan taktik licik dengan menghantar mesej menerusi aplikasi WhatsApp yang meminta bayaran bagi kemasukan ke Tentera Laut Diraja Malaysia TDLM. TDLM menerusi satu perkongsian di Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menunjukkan satu paparan WhatsApp berkenaan seorang individu yang dikenali sebagai Azharul Bahagia Kanan Tentera Laut menuntut bayaran yuran sebanyak RM150 kepada salah seorang mangsa. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan agar tidak mudah terpedaya dengan taktik tersebut dan menghubungi talian 019-2104-163 bagi pertanyaan lanjut mengenai panggilan kemasukan ke TLDM. Baik, polis telah meningkatkan rondaan pencegahan jenayah di sekitar kawasan perumahan Taman Seri Idaman, Teluk Intan susulan 2 kes pencerobohan yang berlaku pada Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Hilil Perak dan Asisten Komisioner Ahmad Adnan Basri berkata, rondaan itu antara langkah bagi memastikan kejadian sama tidak berulang terutama pada musim perayaan Tahun Baru Cina ini. Menurutnya, dalam kejadian itu, 2 rumah terletak bersebelahan telah diceroboh seorang lelaki yang bertindak menyelongkar perkarangan rumah dan kenderaan yang diletakkan tidak berkunci. Katin lagi, mangsa bagaimanapun tidak mengalami sebarang kerugian dan tiada sebarang kehilangan dilaporkan. Beliau berkata siasatan lanjut kes itu dijalankan mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan kerana pencerobohan jenayah. Dan selain itu, orang ramai juga diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga dengan memastikan mengunci kenderaan dan tidak meninggalkan barangan berharga dalam kenderaan yang ditinggalkan. Baik, seperti mana yang telah diumumkan oleh Jabatan Perdana Menteri pada 14 Oktober 2022, Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Centre NSRC telah ditubuhkan sebagai pusat operasi untuk menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian. Dan tindak balas ini termasuk pengesanan dana yang dicuri secara lebih cepat dan pengambilan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah. Dan sekiranya anda menyedari berlakunya transaksi yang tidak dibenarkan atau tidak disedari dalam akaun bank anda, segera hubungi hotline bank anda yang beroperasi 24 jam setiap hari atau hubungi talian hotline NSRC iaitu 997 di mana talian ini boleh dihubungi antara 8 pagi hingga 8 malam setiap hari termasuk cuti umum. Dan selain memaklumkan kejadian ini kepada bank anda atau hotline 997 NSRC, anda perlu membuat laporan polis di Balai Polis Berdekatan secepat mungkin. Meskipun insiden penipuan berlaku sudah agak lama atau melebihi 24 jam, anda masih perlu melaporkan penipuan itu kepada bank anda.
Baik, laman media sosial khususnya semakin disalahguna untuk melakukan penyebaran yang jeli. Hentikan sebelum ia memusnahkan nusa bangsa. Dan langkah bagi mengekang penyebaran ini amatlah mudah, iaitu dengan mengikuti tips-tips yang akan diberikan menerusi video pendek ini. Masih ada segelintir rakyat Malaysia sengaja menyebarkan berita palsu. Hal ini tidak boleh dipandang enteng oleh mana-mana pihak. Isu penyebaran berita palsu ibarat barah dalam kalangan rakyat. Gunakan 3 langkah penting ini bagi membendung penyebaran berita palsu. Jangan kongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sebelum kongsi. Yang terakhir, hendaklah bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, 3 langkah mudah sekali lagi yang perlu diingati bagi mengekang penyebaran berita palsu sebentar tadi adalah iaitu tidak berkongsi berita yang anda tidak pasti. Menyemak dahulu kebenaran sebelum berkongsi dan yang terakhir adalah bertanggungjawab terhadap kandungan maklumat yang disebarkan. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Baik, peniaga yang tidak bertanggungjawab akan menggunakan pelbagai helah untuk memperdaya pengguna dan urus niaga dilakukan tanpa bersemuka menjadikan penipuan lebih mudah dilakukan. Jangan jadi seperti Anisah dan Ailing di dalam video ini pula. Ini Anissa dan Ailing. Dua-dua nak jadi influencer. For them, ikat perut tak apa. Janji bergaya, y'alls. I nak post kat IG, nanti mesti dapat banyak like kan? Weh! Italian brand ni. Harga promo. Murah lah. Betul ni 200 untuk sepasang. Kalau ada promo kan kena 400 kan? Tak ada promo pun kena 600 mah. Itulah pasal. You nak satu tak? I belanja. Betul ke ni? Tak apa. You pilih je. Asalkan kita berdua bergaya. Then eat girl. Thank you. Nisa. Hello. Assalamualaikum, Along. Waalaikumsalam. Ni Nisa nak tanya ni. Nak apa? Nak pinjam duit lagi lah tu. Alah, Long. Bukan selalu. Nak berapa pula kali ni? 600. Mak, 600? Banyaknya. Nak beli apa, Nisa? Alah, Long. Nisa kan nak start buat vlog. Lepas tu Nisa nak beli sunglasses. Brand Itali tau. Tengah ada promo. Murah je. 200 satu. Nisa nak beli 3. 3? Hello, Cik Adik. Matahari pun ada satu je, tahu tak? Yelah, Long. Nisa kan influencer. Nak kena tukar-tukar. Pasti nak kena match dengan baju lagi, kasut lagi, handbag lagi. Yelah. Tapi kena janji, ya. Sebelum hujung tahun, kena bayar Along balik. Okey, Along. Nisa janji. Thank you, Along. Sama-sama. Jaga diri tu. Jangan asyik nak belanja je. I love you. Wah, bye. So okey ke tak? Mestilah okey. Kejap, I buat payment. Nisa. Hai. Start order makanan. Ya, I dah order. Nisa. Sunglasses yang kita order last time belum sampai lagi ke? Sudah lama lah. Oh, yelah. I baru ingat. Kejap, I check. Betul ke you sudah bayar? I dah bayar lah. Website ni pun macam dah tak ada lah. Apa? Awas, semak dulu kesahihan promosi tersebut. Adakah betul atau tidak? Kita dah kena scam ni. Nak stylo punya pasal. Habis duit I. Macam mana nak bayar duit kakak? Tengok ni. Italian branded sunglasses. Manalah ada promosi syok macam ni. Yelah tu. Ingatkan semua orang gila prank ke? Has tu beli, ingatkan betul. Has tu kena scam pula. Itulah. Website dia pun macam website scam lah. Yelah. Kita kena berhati-hati. Ingat, tawarannya nampak terlalu bagus, berkemungkinan satu penipuan. Hubungi hotline bank anda atau rujuk Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997 dan laporkan kepada pihak polis.
Baik, sekali lagi diingatkan, sekiranya anda menjadi mangsa skam, sila tampil dan laporkan kepada pihak polis supaya tindakan segera dapat dilaksanakan atau merujuk terus kepada Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jemaah Menteri memutuskan masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat, termasuk COVID-19. Soalnya, apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau kemasukan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama mempunyai fungsi yang amat besar untuk memperkukuh kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Islam akan membawa aspirasi perpaduan ummah Islam selain menyelahkan Islam sebagai agama yang indah dan terpuji. Agensi Hal-Ehwal Islam perlu tampil ke hadapan dengan budaya kerja itqan, bersungguh-sungguh, ikhlas, benar-benar memenuhi aspirasi masyarakat. FIH Odisha Hoki Piala Dunia Lelaki 2023. Jumaat 20 Januari, Australia bertemu Afrika Selatan 3.15 minit petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Perancis bertemu Argentina 5.15 minit petang di saluran sukan RTM. Belgium bertemu Jepun 7.15 minit malam dan Korea bertemu Jerman 9.15 minit malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Dibawakan secara eksklusif hanya di RTM. Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih dan sekali lagi diingatkan bahawa penyebaran berita palsu boleh menyebabkan anda didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, kita teruskan dengan segmen Semasa. Konsep madani disasar untuk dijadikan dasar bagi setiap teras yang akan diteroka bagi memperkukuh 8 keperluan melibatkan ekonomi dan kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam amanatnya menjelaskan madani merupakan satu kerangka dasar yang terdiri daripada 6 tonggak dasar iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Menurut Jabatan Perdana Menteri dalam kenyataan berkaitan, amanat Perdana Menteri hari ini adalah berpaksikan latar pengalamannya dalam keprihatinan dan perjuangan rakyat bermula daripada gerakan pelajar, aktivis sosial, ahli politik, pemimpin kerajaan sehinggalah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Amanat bertemakan membangun Malaysia Madani itu disiarkan secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC oleh Radio Televisyen Malaysia RTM, Bernama TV, Facebook JPM dan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Baik, teguran laporan Ketua Audit Negara 2021 berhubung soal perbelanjaan, ketirisan yang tidak menepati syarat serta peraturan perlu diambil serius dan diteliti oleh Jemaah Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat Kabinet semalam telah meneliti laporan tersebut namun memilih tidak mengumumkannya untuk memberi ruang kepada badan-badan di bawah kementerian untuk menjawab. Katanya laporan itu penting kerana mengesan kesilapan yang sama seperti kurang pengawasan, membiarkan ketirisan dan menyerahkan kepada syarikat-syarikat yang tidak mengikut peraturan.
Tapi untuk kali ini, saya telah minta supaya Jemaah Menteri melihat secara serius teguran-teguran ini supaya tidak berulang. Kerana laporan Ketua Audit Negara ini kadang-kadang memberikan syur-syur tetapi kesilapan atau keterlanjuran yang sama itu diteruskan untuk tahun demi tahun. Baik, tata kelola pemerintahan negara perlu memaksimumkan pengalaman integriti dalam proses membuat keputusan serta bertindak balas secara aktif selaras keperluan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan gandingan elemen tersebut mampu menjana produktiviti sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan. Datuk Seri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Integriti Governance and Petun Anti Rasuah AIGA 2022 semalam. Penekanan kepada nilai integriti dan tata kelola yang baik di dalam pentadbiran organisasi adalah salah satu tonggak utama kerajaan kerana melaluinya amalan ketulusan dan kebertanggungjawaban dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara dan rakyat. Kerajaan hari ini komited untuk menerapkan nilai integriti dan tadbir kerja yang baik dalam rangka kerja masyarakat. Kedua-dua komponen tersebut saling melengkapi antara satu sama lain. Kekurangan salah satu darinya akan menyebabkan kepincangan ekosistem pengurusan sesebuah organisasi, syarikat dan juga negara. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bakal menganjurkan mesyuarat penyelarasan berkaitan pendidikan seksual untuk kanak-kanak dalam masa terdekat. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata mesyuarat itu turut melibatkan kementerian lain yang berkaitan. Katanya adalah perlu bagi membina ekosistem dalam komuniti dengan penyertaan pihak yang relevan. Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sesi dialog awam perkhidmatan kanak-kanak pemeliharaan dan perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di KPWKM hari ini. Mesyuarat tersebut dilakukan untuk mengetahui kandungan modul dan mata pelajaran di bawah sistem pendidikan negara pada masa ini. Keperluan menyediakan pendidikan seksual dalam kalangan kanak-kanak dibangkitkan dalam mesyuarat Kabinet hari ini. Orang ramai diminta cakna dengan sikap 3L iaitu lalai, leka dan lupa serta mengutamakan keselamatan bagi mengelak risiko kebakaran. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Wan Mat Razali Wan Ismail berkata perkara itu boleh mengelak kemalangan yang boleh meragut nyawa dan kemusnahan harta benda. Terhadap keselamatan khususnya keselamatan di rumah, ya. Kita leka dengan penjagaan anak-anak yang mungkin bermain lighter, main mancis. Itu yang perlu kita jagalah, dan kita jangan lupa dari segi keselamatan. Contohnya apabila membuat membuat masakan di dapur khususnya, kita perlu menjaga, jangan lalai, jangan leka dan jangan lupa. Dan pastikan sahih berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Negara ini rusak. Tidak ada upaya Negara ini rusak. Tidak ada upaya bangkit semula sekiranya kita biarkan rasuah besar. Kalau ada bukti yang jelas, kalau ada keterangan dan fakta, ambil tindakan. Jangan peduli tentang tomahan, kerana orang politik itu akan berselindung di sebalik kata-kata dan di sebalik puak-puak mereka. Sama ada diguna agama Islam ataupun Melayu ataupun ialah masalah yang dikatakan pembangkang kerajaan. Kalau dia tidak rasuah, dia tidak zalim, dia tidak memeras rakyat, dia tidak harus bimbang. Tidak peduli dia kedudukan mana. Kerana saya tidak mahu zalim. Saya tahu apa arti kezaliman. Berita palsu parah kepada masyarakat.
menyebarkan berita palsu, tular di media sosial kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang, isu semasa dalam negara. beroperasi dengan selamat, 20 universiti awam sedia ada menangani inflasi, iaitu mengenai cacar monyet. Sebalik pada minggu ini, juga diramal boleh berlaku dalam maklumat terkini dan tepat. bagi segmen notifikasi. Untuk minit terakhir menyambut Hari Jantung Sedunia, hentikan spekulasi. Pastikan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, kita akhiri Pastikan Sahih hari ini dengan segmen notifikasi. Baik, hanya satu yang perlu dijaga, ibarat telur sekangkar, pecah sebiji, pecah semua. Umpama serumpun bak surai sesusun bak sirih kerana ia adalah Malaysia. Tanah pusaka dari Perlis hingga ke Sabah yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui permuafakatan tanpa perpecahan yang diikat oleh tiang serinya Perlembagaan Persekutuan. Baik, ikuti kupasan hanya satu dalam Forum Perdana Ehwal Islam Khamis jam 9 malam ini hanya di TV1. Baik, bagi Bual Konti 21 Januari ini, kita ikuti segmen santai bersama dengan Yang Berhormat Fahmi Fazil bersama dengan rakan pengacara Sahih Samsudin bersiaran secara langsung pada jam 10.30 malam di saluran berita RTM, juga menerusi MyFairView 123, juga di RTM Klik, Facebook Live Berita RTM dan juga menerusi aplikasi Spotify. Baik, khas buat warga Cyberjaya, Putrajaya dan juga di sekitarnya. Jom semarakkan aktiviti hujung minggu anda dengan menyertai kempen Derma Darah anjuran D-Pulse Shopping Centre Cyberjaya. Lokasinya adalah di East Court, iaitu di ground floor at D-Pulse Shopping Centre. Tarikhnya pada 21 hingga 24 Januari 2023, iaitu pada hari Sabtu hingga Selasa. Jamnya adalah daripada 11.30 pagi hingga 5 petang. Baik, seterusnya kita ikuti ucapan daripada Yang Berhormat Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, iaitu Menteri Komunikasi dan Digital, buat pasukan negara Speedy Tigers bagi kejohanan Hoki Piala Dunia 2023. Saksikan secara langsung di saluran TV1, di TV OK 146 Astro, juga di 110 MyFairView dan juga saluran sukan RTM. Baik, kita saksikan video ini. Jangan lupa saksikan 4 perlawanan siaran langsung hoki lelaki Piala Dunia 2023. Eksklusif di saluran Sukan RTM dan OK. Berikan sokongan padu anda kepada Speedy Tigers. RTM, sukan untuk semua. Dan sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih untuk hari ini. Jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok di saluran berita RTM 123 jam 4.05 petang. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Dan saya Azizana Alam. Assalamualaikum. Jumpa lagi.